Assalamualaikum. Boleh dengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, suara jelas. Jelas, adakah sahabat adalah orang yang sama dengan Rival tu? Rival Ya, saya Rival. Saya tak tahu akun saya Rival kenapa tak boleh Saya tak tahu tak apa. multi-guest. Okey, Tapi baik. kenapa Tuan blok saya ni kemarin? Lama tu. Yang tu Malam saya ni minta maaf, saya blok tak ni. tahu. Mungkin saya punya admin yang buat ataupun mungkin saya yang buat. Kalau berlaku kesilapan, saya minta maaf. Okey, baik. Okey. Sekarang ni, saya ajak Tuan untuk kita berdiskusi tentang isu JISB. Saya nampak macam Tuan ada argument. Sebelumnya saya nak tanya dululah Okey. pasal apa yang Tuan buat kan. Saya ada tertarik dengan tu waktu tu ada perempuan yang tanya Tuan pasal gibah dia, gibah. Ada Tuan upload video kat TikTok tu. Sebenarnya yang saya tanya macam ni lah. Tuan mungkin lebih faham ilmu agama pada saya kan. Kalaulah ada sumber-sumber atau audiens yang datang dekat live Tuan ni, dia tak jujur, artinya dia memfitnah lah. Dan Tuan kan tak tahu dia fitnah ke tak. Tapi Tuan sebarkan benda tu dekat live yang ramai orang tonton. Macam mana hukum dia? Sebab tu, apabila kita mendengar, dia ada banyak sisi. Ada yang kita hanya mendengar saja. Ada kita mempercayainya. Ada yang kita membuat penelitian berkaitan tentang hal berkenaan. Orang nak sebut, dia sebut saja. Ahli JISB masuk di dalam live saya tak potong juga, saya masuk juga, saya bagi orang dengar juga. Itu pandangan dan apa yang berlaku pada diri dia. Dan dia bertanggungjawab atas apa yang dia sebutkan. Kalaulah terbukti secara benar bahawa dia melakukan kesalahan atau melakukan penipuan, kita juga akan memberikan penjelasan tentang hal berkenaan. Itu telah kita lakukan pun dalam isu-isu sebelum ni. Ya, tapi yang saya lihat tak ada declare. Maksudnya Tuan membenarkan semua orang-orang yang mengutuk dan memburukkan JISB. Yang saya lihat, saya selalu tonton live Tuan. Okey. Dan kalau yang saya lihat, bila ada orang yang pro, memang dia tak berapa cekap nak bersembang, akan terus disudutkan. Itu yang saya lihat lah. Okey. Okey, ada lagi soalan yang lain sebelum kita pergi ke perbahasan utama? Tak, saya nak tanya, macam mana hukum dia kalau memang orang tu tak jujur? Apakah Sebab tu kita kata macam ni. Apabila awak panggil orang untuk bercerita, mereka akan bercerita mengikut pengalaman mereka masing-masing. Ada pengalaman yang kita kata ada orang masuk dalam live kita, dia cerita tentang dia ahli muzik, dia ada orang JISB dengan dia dan sebagainya. Tapi cerita dia tu pun kita nampak macam tak berapa bermanfaat sangat. Tapi dia nak cerita apa yang dia ceritakan. So kita dengar lah. Awak dengar, awak masuk dalam ni pun, saya nak dengar apa yang awak nak sebutkan. Itu adalah proses kita mendengar. Dia beza di antara orang yang bodoh dengan orang yang cerdik. Orang yang bodoh ialah mendengar dan terus percaya. Tanpa dia menyelidiki, tanpa dia memahami. Tetapi orang yang cerdik adalah orang yang menyelidiki apa yang disebutkan. Sekiranya XXJISB menyebutkan tentang sesuatu perkara yang perkara itu adalah relevan, apatah lagi bertepatan dengan fatwa yang telah dikeluarkan berkaitan tentang hal berkenaan, bertepatan dengan sabitan mahkamah yang telah diputuskan, maka tidak masalah untuk kita mendengar dengan baik apa yang beliau sebutkan. Ataupun apa yang beliau sebut itu telah pun didakwa di mahkamah. Itu adalah perkara yang tidak pelik untuk kita dengar. Tetapi kalau kita nak pergi kepada more deep lagi, kita boleh pergi more deep lagi dengan kita menyelidiki satu persatu. Bahkan sebahagiannya pun telah dibuktikan. Ada ahli JISB sebut bahawa dia orang tak dibayar gaji. Telah dibuktikan di mahkamah. Yalah, jadi yang saya cakap ni kan itu dari Tuan. Tapi tak semua penonton Tuan ni orang yang cerdas. Siapa kata? Setahu saya, penonton saya adalah orang-orang yang cerdas. Ya, tapi penonton Tuan lah kebanyakan yang mengambil ucapan-ucapan dari orang-orang yang memburukkan. Saya rasa okey, cuba argue apa benda. Semua orang yang hadir tu jujur. Sebab tu sahabat-sahabat. Ni, macam ni. Anda ada argument. Saya tahu anda ada argument. Sekarang ni anda ada argument. Kita bincangkan argument anda. Saya akan bagi masa kepada anda
untuk berikan argument dan saya akan mendengar. Kalau tidak, dia akan jadi TikTok yang tak sedap. Saya nak anda sebutkan apa yang anda tak puas hati ke, anda tak setuju dengan saya ke, anda sebut je semua. Jelaskan semua. Dari sudut fatwa pihak kerajaan yang mungkin anda dakwa itu adalah fatwa daripada penjawat awam sahaja ke dan seumpama dengannya, ataupun kritikan saya kepada PN yang anda tak setuju dan seumpamanya, boleh sebut. Saya akan bagi masa kepada anda selama 5 minit. Sebutkan saja. Kemudian saya akan diberikan masa selama 5 minit untuk menjelaskan. Boleh? Setuju? Kalau pendapat saya, yang saya lihat lah, saya sebenarnya Setuju tak dengan kita punya format tu? Okey, saya setuju. Kalau format tu setuju, saya akan bagi tahu lagi. 5 minit saya bagi dekat sahabat. Kemudian Pak Cik ni akan ambil 5 minit sebab awak sebut nama Pak Cik kan dalam video kan. Pak Cik ni akan ambil masa 5 minit. Lepas daripada tu kita akan bertiktok soal jawab. Anda boleh tanya kepada saya akan bertanya kepada anda selama 5 minit. Selepas daripada tu anda buat penggulungan, saya buat penggulungan. Boleh? Okey. Setuju? Boleh setuju, ingatkan saya. Okey, baik. Kita mulakan 5 minit pada sekarang. Silakan. Yang saya lihat ya sekarang ni mulanya berkecamuk isu-isu sekarang ni, fatwa pun dah keluar kan beberapa negeri pasal JSB sesat. Tapi yang saya ulang kaji, semuanya sumber dia, hasil dia daripada orang-orang yang boleh dikatakan XX yang memusuhi JSB. Dan kita tengok ayat dia, tuduhan dia semua sama, dakwaan dia sama. Tapi sampai ke saat ini yang saya lihatlah dari tuan sendiri, dari mufti-mufti sendiri, belum ada lagi video ataupun pernyataan dari pihak GISB-nya langsung secara rasmi. Mungkin orang-orang akan cakap lah sekarang macam ni. Sekarang GISB dituduh minum air kaki kan, minum air bulu dah apa semuanya. Tapi ada ke kita dah mendengar dari pihak GISB itu sendiri? Mereka mengakui ke tak? Kemudian kalau mereka tak mengakui, ada tak dibuktikan benda tu sah ke tak? Satu lagi. Yang kedua, okey, banyak yang tak terima soal orang-orang Arkam dulu meyakini Ustaz Asy'ari, Putra Bayi Tamim, Syekh Suhaimi, Imam Mahdi. Dan setahu saya, setelah masa taubat dia orang dipanggil Jais, mereka dah mengakui yang mereka tu salah dalam hal tu. Cuman orang akan cakap, oh JSB ni bertakiyah, dia orang sembunyikan keyakinan. Tetapi kita sebagai manusia kan, yang boleh kita hukum tu sebenarnya lahiriah je. Kalau hati orang, batin orang, siapa tahu. Sekarang pun saya tak tahu, misalnya, okey saya boleh hukum dia bila saya tengok dia sembah berhala. Tapi kalau dia tak sembah berhala, dia solat, ternyata dia yakin Allah tu 3, mana saya tahu. Itu dah, maksudnya itu dah hak Allah lah. Yang jelas yang kita nak buat hukuman ataupun kita boleh menghukum seorang manusia tu dari lahiriahnya je. Sekarang orang-orang JSB semua dah mengakui dah. Okey, kami dekat podcast Kepris pun Ustaz Mukhtar dah mengakui yang kami dah tak amal orang Muhammadiyah. Kami dah tak ni. Tapi memang kalau nak tuduh juga bertakiyah, kenalah tanya juga itu dah. Takiyah ni keyakinan yang mereka sembunyikan, itu dah manusia dah tak ada hak nak hukum tu. Macam mana kita nak atur batiniah seseorang? Hati orang itu dia dengan itu urusan dia dengan Tuhan lah. Yang jelasnya secara keseluruhan JSB sudah mengakui yang dia salah dan dia dipantau oleh JAKIM. Kan? Dan dia menerima bahawa okey orang Muhammadiyah sesat kan, Ustaz Asy'ari sesat, Arkam haram. Kemudian dia orang sempat ada kat berita bakar buku-buku Ustaz Asy'ari. Okey, itu secara lahiriahnya dia orang dah mengikuti peraturan kot. Jadi kenapa masih nak dihukum lagi? Kalau bab takiyah, bab hati, kita siapa manusia, takkan kita boleh nak atur hati orang? Itu Allah je yang tahu. Betul ke dia masih yakin Ustaz Asy'ari itu Putra Bayi Tamim? Ataupun mungkin dah tak. Betul ke dia yakin lagi dengan orang Muhammadiyah ataupun mungkin dah tak? Sekarang kita nak katakan nak atur hati dia sampai hati dia tu betul-betul tak yakin, mana boleh, itu dah bukan hak kita. Rasul pun tak boleh nak beri Abu Talib hidayah, Abu Lahab hidayah. Itu dah hak Allah lah soal keyakinan. Kalau dia orang nak juga keyakinan macam tu hak dah hak dia orang.
tapi yang lahiriahnya okey, secara lahiriah itu kita semua boleh atur. Sekarang ni secara lahiriah ada ke terbukti dia orang masih mengamalkan aurat Muhammadiyah, kan? Dia orang ada minum air kaki ke? Dia orang ada taksub dan gulu berlebih-lebihan ke? Tak ada lagi. Fatwa dah keluar. Pimpinan JSB ada sekarang kat lokap kat Sosma, tapi tak ada pun kenyataan dari pihak JSB. Yang jelasnya sekarang ni semua tindakan tu berat sebelah. Itu yang saya katakan, ini zalim. Sebab kalau adil, dia kena betul-betul adil. Adalah kita dudukkan pihak JSB, entah siapa ke dari ALP dia, dudukkan sama-sama dengan orang yang menuduh JSB ni sesat kan, JSB ni terpesong akidahnya kan. Bincang. Ada pula penengahnya mufti-mufti, bincang, videokan, tengokkan kat rakyat semua. Semua boleh menilai. Kalau macam ni tak ada apa-apa. Tiba-tiba ada fatwa, tiba-tiba ada tuduhan, tiba-tiba ada isu, tiba-tiba ada caci maki hamun semua. Automatik kan orang yang cerdas, orang yang tak ada benci buta kat JSB takkan boleh terima benda ni. Itu yang saya rasalah. Jadi yang tu yang saya belum nampak lagi sampai sekarang. Itu kalau kita nak adil lah dalam benda ni. Sama juga dengan dakwaan-dakwaan yang okey dah ada beberapa yang dibuktikan dekat mahkamah, tapi kan tak keseluruhan. JSB ni 5,000 ahli tak silap ya, tak silap saya lah 5,000 ahli. Sekarang kita terang-terang nak katakan seluruh mereka tu sesat, seluruh mereka tu taksub, seluruh mereka tu apa lagi? Ada yang tuduh liwat, seluruh mereka tu apa macam-macam lah. Ya ke? Itu tak dosa ke benda macam tu? Betul ke? Ada ke Islam ajar macam tu? Kita nak betulkan yang kononnya nak betulkan kesesatan orang dengan cara yang sesat juga. Itu saya tak boleh terima lah. Dari hati saya, fikiran saya tak boleh terima. Saya rasa dah 5 minit ni. Okey, dah habis. Dah habis Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Semua babak. Pertama, terima kasih sahabat datang untuk secara berani menjemputkan pandangan anda dalam live saya pada malam ni. Yang pertama, sahabat menyebutkan bahawa hasil daripada tuduhan ex-JSB, tiada dakwaan daripada JSB secara sendiri. Sahabat-sahabat, kalau sahabat lebih meneliti tentang apa yang berlaku pada hari ini, bukan sekadar ia telah disebutkan oleh ahli JISB, tetapi ia juga telah terbukti di dalam medium-medium yang kita kata sebagai tidak boleh dipertikaikan daripada sudut keadilan. Kita sebut apa yang disebutkan di dalam fatwa-fatwa. Bahkan sahabat saya lihat anda begitu tidak bersetuju dengan 6 fatwa yang telah dikeluarkan tentang khusus terhadap JSB. Satu negeri seperti Negeri Sembilan, dia belum mengeluarkan fatwa khusus tentang JISB kerana dia mengatakan bahawa JISB sama macam Al-Arqam dan juga Rufaqa yang telah difatwakan sebagai sesat. Demikian juga wilayah persekutuan yang sepatutnya mengeluarkan fatwa pada hari ini, dia juga telah menyatakan bahawa tindakan kepada JISB adalah tindakan seperti mana yang dilakukan kepada Rufaqa dan juga kepada Al-Arqam. Kerana daripada sudut kesesatan JISB itu adalah jelas. Kita perlu menyebutkan tentang kesesatan ini kerana ia telah jelas disebutkan oleh ahli-ahli JISB. Siapakah ahli JISB itu? Yang kita sebut XX JISB ni, mereka bukan ahli JISB kah? Adakah mereka tidak relevan untuk dipertikaikan ataupun dia tidak boleh dilihat hanya kerana mereka telah jadi ex-JISB sedangkan mereka bersepakat perkara yang sama? Ada ahli JISB yang menang di dalam mahkamah buruh, kes saman pengaburuh, yang ni awak tak boleh nak pertikaikan. Awak tahu tak, daripada sudut agama Islam, tidak membayar gaji kepada pekerja, itu adalah bercanggah dengan ekonomi Islam yang benar. Itu kita kena tahu. Bercanggah dengan pegangan Islam. Dia tak boleh bawa ekonomi Islam bila dia minta orang bekerja tetapi dia tidak bayar gaji kepada orang berkenaan. Itu bermasalah. Nabi SAW sebut, apabila seseorang telah melakukan sesuatu pekerjaan, bayar upah dia sebelum peluhnya telah mengering. Hadis riwayat Abu Daud. Ini telah jelas kepada kita bahawa dia telah bercanggah dengan perkara yang telah jelas di dalam akta buruh yang telah di Mahkamah Buruh telah dibuktikan bahawa JISB memang tak bayar gaji pekerja. Bahkan ini bukan isu biasa-biasa, ini isu keagamaan. Di dalam lampiran 13 disebut mahkamah juga mendapati adanya indikator serta elemen buruh paksa di dalam pentadbiran pihak majikan ini. Disebut pihak majikan ini.
Dia sebut GISB. Adakah tak ada buta mata kita, buta hati kita untuk melihat perkara ini? Setelah diteliti, antara elemen tersebut adalah dari segi aspek tidak diberi gaji atau dengan kata lain, setiap pekerja tidak mendapat bayaran atau faedah mengikut undang-undang pemburuan. Mereka telah bercanggah dengan agama di dalam isu yang telah diputuskan di pihak agama. Itu perkara pertama. Daripada sudut aurat Muhammadiyah, orang yang sama, yang ni, Encik Adam, dia ini bukan orang biasa-biasa. Dia ini adalah orang GISB yang menguruskan pengurusan kewangan GISB juga di satu kawasan. Dia yang buat tuntutan ini. Dia keluar GISB masih baru lagi tahun 2021 dan dia mengesahkan perbuatan itu di aurat Muhammadiyah masih diamalkan di sana. Bukan dia seorang, ramai lagi daripada kalangan orang-orang ex-GISB telah mengesahkan hal ini. Bahkan kita sebagai orang Islam, kalau kita tak malu sebut kita ni Islam, kita pasti akan menghormati fatwa-fatwa yang dikeluarkan. Dan fatwa ini, kalau awak nak tahu, dia bukan main setakat keluar fatwa macam tu saja. Contoh macam awak kata, tiba-tiba keluar. Itu tanda anda bodoh di dalam sistem pengeluaran fatwa. Sistem pengeluaran fatwa bukan macam tu. Kita guna sistem ijtihad ijtimai. Dengan maksud kita keluarkan satu pendapat yang bersifat kelompok setelah dibuat pendetailan satu persatu. Pihak GISB telah dipanggil oleh fatwa-fatwa ini untuk membuat semakan dan juga pengesahan. Pihak polis yang sedang menjaga ahli-ahli GISB juga telah mengesahkan mereka masih mengamalkan aurat Muhammadiyah. Di dalam fatwa-fatwa menyebutkan mereka mengamalkan aurat Muhammadiyah itu. Bahkan di negeri Sabah, di atas fatwa mereka dan juga kajian yang telah mereka melakukan mengikut prosedur yang telah ditetapkan, lagi ganas, iaitu meyakini Abu Ya Asy'ari ghaib dan akan muncul bersama Imam Mahdi, Syekh Suhaimi sebagai pembantu Imam Mahdi di akhir zaman. Ini fatwa yang awak tidak boleh pertikaikan. Bahkan negeri Selangor bukan setakat menfatwakan, tetapi dia mewartakan. Maksudnya benda tu telah menjadi sistem undang-undang yang awak tak boleh nak pergi tukar. Awak ingat senang nak buat perkara ini jadi isu undang-undang. Bahkan tadi kita kata, tadi sahabat sebut tentang GISB sudah bertaubat, sekarang dipantau oleh pihak JAKIM. Sebenarnya lebih tepat, mereka dipantau secara rapat di setiap negeri. Kalau di negeri Selangor seperti mana Khaulah sebut di dalam sidang media, dia dipantau oleh pihak Jabatan Agama Negeri Selangor. Itu kenyataan daripada Khaulah. Jadi, pihak yang lebih mengetahui tentang mereka ini bukan awak seorang TikToker, tetapi yang mengetahui adalah orang yang memantaunya. Ya, dan orang yang memantau itu yang telah disahkan oleh Khaulah, GISB sekarang, pimpinan GISB sekarang, dia mengesahkan bahawa ni JAIS inilah yang mengesahkan dan memantau. Dia ini telah difatwakan sebagai sesat. Dah lebih 5 minit ni. Okey, baik. Okey, dah lebih. Okey, baik. Tak ada masalah. Itu kenyataan saya. Okey, anda boleh tanya saya akan jawab. Selama 5 minit. Saya rasa Ustaz masih tak. Anda boleh bertanya saya. Anda boleh bertanya saya dan saya akan jawab. Saya akan bertanya kepada anda akan jawab. Itu format dia. Tak, mungkin saya inilah Ustaz mungkin tak faham. Maksud saya ahli GISB bukanlah maksudnya Encik Adam. Sekarang gini, kes yang terjadi sekarang ni, Encik Adam bukan ahli GISB ke? Memang dia bekas ahli GISB, cuma jadi dia bukan ahli GISB. Posisi dia sekarang dia bukan ahli GISB dan sedang memusuhi GISB. Artinya Khaulah ini bukan dia ahli GISB. dua belah pihak. Khaulah bukan ahli GISB. Macam ni. Khaulah ahli GISB. Dan dia telah mengesahkan bahawa pihak yang memantau mereka ialah pihak JAIS. Dan JAIS keluarkan fatwa, mereka itu sesat dan masih mengamalkan aurat Muhammadiyah. Yelah, betul lah kata saya. Maksudnya Khaulah, dia dekat pengakuan dia dah cakap dia dah tinggalkan amalan-amalan tu. Dia mengaku bahawa dia dipantau oleh JAIS dan JAIS yang mengawal dia. Ya. Dan pihak JAIS, dia mengaku juga dia tak mengamalkan lagi. Dan pihak JAIS menfatwakan berdasarkan kepada pemantauan dia. Dan pemantauan itu disahkan oleh Khaulah. Ya, pemantauan tu, fatwa ni sekarang bukan hasil dari pemantauan. Adakah anda nak kata Khaulah menipu bahawa JAIS memantau dia? Sebenarnya JAIS tak pantau pun, JAIS keluarkan fatwa macam tu saja. Adakah anda nak sebut begitu? Sekarang ni maksud saya, Khaulah sendiri mengaku dia tak mengamalkan. Sebab ini bahagian soalan. Soalan saya,
Siapa yang paling berautoriti di dalam isu pemantauan terhadap GISB? Siapa yang paling berautoriti? Yelah Jabatan JAIS. Agama lah. Betul. Saya setuju. Dan pihak JAIS telah mengeluarkan fatwa pengharaman GISB, bukan setakat dia haramkan, bahkan dia haramkan kepada kita umat Islam yang berada di negeri Selangor. Disebut di sini, mana-mana orang Islam sama ada secara individu atau berkumpulan adalah dilarang dan diharamkan untuk, kita tengok apa yang disebut ini, antaranya ialah memberi apa-apa kemudahan, sumbangan, pembiayaan, bantuan atau sokongan secara langsung ataupun tidak langsung. Seperti mana yang anda buat, itu sokongan secara tidak langsung kepada GISB. Itu adalah bercanggah dengan apa yang telah diwartakan oleh pihak Jabatan Agama Islam yang telah fatwa yang dikeluarkan ini fatwa dikeluarkan masa orang-orang JSB tengah ditahan. Sekarang yang saya pertanyakan, fatwa sidang tu mana boleh, maksudnya kenalah ada pihak yang betul-betul apabila mendukung mereka JSB ditahan. duduk dalam Kenapa sidang tu. mereka ditahan, sahabat? Kenapa mereka ditahan? Kenapa mereka ditahan? Soalan Yelah, saya. isu kes jenayah dan macam-macam kan. Mengapa Polis yang mereka menahan. ditahan? Mengapa mereka Yang ditahan? saya tahu kes jenayah. Ya. Untuk kes jenayah, apa yang akan dilakukan oleh pihak polis, pihak Jabatan Agama, pihak JKM dekat situ? Apa mereka akan buat? Siasat. Mereka akan soal siasat. Daripada hasil soal siasat, terbitlah fatwa-fatwa daripada negeri-negeri ini. Perlis keluarkan fatwa, Pahang keluarkan fatwa, Melaka keluarkan fatwa. Bahkan Negeri Sembilan pun tak menolak fatwa berkaitan tentang GISB ini adalah sama dengan Al-Arqam dan juga Rufaqa. Mereka telah mengeluarkan fatwa. Bahkan bukan sekadar mereka mengeluarkan fatwa. Pihak Agung telah mengarahkan untuk buat siasatan yang begitu mendalam berkaitan tentang isu ini. Bahkan Sultan Selangor murka. Kenapa isu ini dibiarkan begitu saja? Yang saya tahu, Lembab di dalam bahagian pengurusan. Yang saya tahu, saya sudah menghubungi orang pihak JSB. Tak ada satu pun dari Jabatan Agama yang datang kepada pihak JSB untuk menyiasat. Yang Soalan datang saya, hanya pihak polis untuk menyiasat hal-hal kes-kes jenayah. telah terbukti bahawa pihak Jabatan Agama Islam Negeri Perlis telah menjemput secara terang-terangan. Di dalam akhbar pun ada. Kalau hampir tak payah tanya ahli JSB. Hampir tanya saja dekat akhbar, dia akan keluarkan kenyataan bahawa jemputan daripada Jabatan Agama Islam Negeri Perlis. Dr. Maza jemput pihak JSB untuk hadir. Ada ke jemputan tu terjadi? Sebab tu kita kata, awak kata tak jemput. Bila kita jemput, dijemput untuk datang. Dan ada tak orang yang dijemput? Ada orang yang dijemput. Dan ada tak orang yang datang? Ada orang yang datang. Ada tak orang yang membahaskan tentang isu berkenaan? Ada perkara yang dibahaskan. Dan ada tak fatwa yang dikeluarkan? Ada fatwa yang dikeluarkan. JSB seperti Cik Adam dan yang lain-lainnya. Mereka kan posisinya memusuhi JSB. Dia ni dah dua pihak. Walaupun dia dulunya dia JSB, tapi mereka ni sekarang dah jadi dua pihak. Kalau kita kena mereka itu mangsa JISB. Pihak dari JSB-nya. Mereka itu mangsa JISB. Untuk musyawarah. Anda duduk di dalam mahkamah. Anda duduk di dalam mahkamah. Ada satu mangsa, ada satu penjenayah. Siapa yang anda lebih nak mendengar? Adakah anda nak mendengar penjelasan mangsa ataupun anda nak mendengar penjelasan penjenayah? GISB sekarang berada dalam kategori penjenayah. Oleh sebab itu, kita kena tahu keadaannya. Sebagai penjenayah. Lebih tepatnya, saya mengatakan GISB yang dituduh sebagai penjenayah. Ya. Belum lagi terbukti pun penjenayah. Sudah terbukti di dalam beberapa isu. Kita jangan nafikan perkara berkenaan. Beberapa isu boleh disebut individu, Tuan. Apa Contoh pula individu? Sebab tu saya suruh anda untuk... Sebab tu saya cakap kepada awak, saya punya audiens, orang yang cerdik, pandai membaca, pandai meneliti. Kita bukannya bodoh-bodoh percaya macam tu saja. Sebab tu saya sebut dekat sini, bukan isu individu. Dalam yang disebut dekat kes mahkamah dekat sini, mahkamah mendapati adanya indikator serta elemen buruh paksa dalam pihak majikan ini. Di dalam GISB. Dia bukan sebut individu. Bukan masalah individu sahaja. Ini isu majikan. Isu GISB. Oleh sebab tu, saya cadangkan anda untuk baca betul-betul. Jangan hanya sekadar mendengar daripada satu pihak dan memekakkan telinga untuk mendengar daripada pihak yang lain.
Tak, saya justru sangat mendengar semua pihak, mau pihak yang pro Kalau ataupun begitu, kontra anda dengan tak GSB. mendengar yang ni. Anda terlepas yang ni. Kita Dia punya bukan isu argumen individu, juga, dia Ustaz. isu majikan. Tak, maksudnya kita kalau nak tengok Anda tahu benda tak? ni, kita kena ada pandangan sendiri juga. Sahabat, Orang dengar ni ni. sekarang ni Daripada fakta mahkamah ini jugalah yang terbit fatwa-fatwa daripada negeri-negeri ini. Bukan sekadar isu aurat Muhammadiyah. GISB bermasalah. Di dalam negeri Perlis disebutkan, setelah meneliti cara pengoperasian aktiviti ekonomi GISB Holding, jawatan kuasa menyimpulkan bahawasanya model ekonomi yang diamalkan bukanlah model ekonomi Islam yang sebenar, bahkan ia bercanggah dengan prinsip ekonomi Islam. Ini kerana ia mempunyai unsur penindasan dan perhambaan terhadap mereka yang terlibat serta eksploitasi ke atas ahli, kanak-kanak, wanita dan keluarga demi kepentingan pihak yang dikultuskan. Dan saya sebut lagi, bagaimana pula Fatwa Negeri Pahang? Fatwa Negeri Pahang juga menyebutkan perkara yang sama. Dia kata, sistem ekonomi yang dibangunkan oleh pengikut GISB tidak diiktiraf sebagai ekonomi Islam dan tidak menepati syarak. Demikian juga daripada sudut negeri Sabah mengeluarkan fatwa yang sama sampai dia kata penyalahgunaan rumah amal untuk mendapatkan sumbangan daripada kerajaan dan orang ramai. Ini tanya orang JSB, mereka bersetuju tentang hal ini. Demikian juga negeri Selangor, saya dah sebut tadi, dan daripada aspek syariah, dia kata mengeksploitasi ekonomi Maash. Jangan bohong kalau hang tak baca berkaitan tentang isu Maash. Maash ni ada zaman Al-Arqam lagi. Al-Arqam ada, Rufaqa ada. Bahkan GISB mengamalkan sistem Maash. Dan sistem Maash ini bercanggah dengan agama. Dengan menerapkan unsur perhambaan. Antaranya GISBH dan rangkaiannya hanya menyediakan keperluan asas seperti makan, minum dan tempat tinggal untuk pengikut atau pekerjanya, dan mereka dikendaki berkhidmat atau bekerja tanpa sebarang upah. Di samping GISBH dan rangkaiannya memperkayakan golongan atasan. Ini fatwa-fatwa yang ada. Ada lagi daripada Melaka, ada lagi daripada Pulau Pinang yang mengkhususkan GISB berkaitan tentang hal ini. Sebab tu kita suruh untuk membaca, kita suruh untuk melihat perkara ini dengan lebih luas kerana ia berkaitan tentang anak-anak kita, berkaitan tentang masyarakat kita, berkaitan tentang rakyat kita. Ia bukan sentimen peribadi, ia bukan juga sentimen politik sahaja. Ia berkaitan tentang isu yang lebih besar, isu agama. Yalah, semua yang diwartakan dekat fatwa-fatwa ni, ini kan semuanya masih, saya tetap merasa masih berat sebelah pihak. Disebabkan Astaghfirullahalazim. Okey. Macam ni, Astaghfirullahalazim. kita secara logika lah ya. GSB Anda tak percaya pada soalan saya. Ini soalan. Saya bertanya kepada anda. Okay. Anda tak percaya dengan sistem fatwa di negara Malaysia? Untuk dalam kes ni, sebab saya tak tengok lagi ada sidang yang menghadirkan orang yang masih pro dengan JSB. Selagi itu saya tak boleh terima fatwa tu. Adakah anda tak percaya Sebab dia dengan tak sistem ada, ini? tak ada cara tabayun. Anda percaya tak dekat Malaysia ni haram rokok? Percaya tak? Percaya. Terima. Awak ada tak orang yang dihadirkan di dalam tu? Awak nampak tak dalam persidangan tu, fatwa-fatwa tu, diorang hadirkan orang tu? Awak tengok tak? Awak nampak ke? Itu tak compare lah kalau dibandingkan dengan Ini compare sebab fatwa yang sama, bahkan warta yang sama. Mereka mengikut section yang sama, subsection yang sama. Ini yang diharamkan benda. Yang ini fatwa, kita nak tuduh sekumpulan orang sesat. Iya, sebab tu saya tanya kepada awak. Sekarang ni, proses fatwa itu awak terima ataupun tak? Proses fatwa itu dilakukan secara sama. Saya bagi tahu kepada awak, bodoh sangat, awak pergi cek dekat dalam internet ada ijtihad ijtimai. Cari ijtihad ijtimai, ijtihad berkelompok di Malaysia. Kajian berkaitan tentang isu itu. Bagaimana sistem ijtihad berkelompok yang dilakukan itu? Adakah fatwa itu adalah pandangan seorang mufti saja ataupun ia adalah kelompok ahli-ahli, pakar-pakar di dalam bidang dan dipanggil orang-orang yang berkaitan tentang hal berkaitan sebelum dilakukan sesuatu fatwa. Ini basic di dalam kita memahami sistem fatwa. Orang-orang yang dipanggil ni siapa? Kalau orang-orang yang dipanggil hanya orang-orang yang memusuhi JSB semua, jadilah dia fatwa macam ni. Tapi kalau semua pihak, orang pimpinan JSB pun dipanggil juga, itu kita boleh terima hasil fatwa tu kalau ada tabayun tu. Tapi yang saya tahu, tabayun ni tak ada.
benda ni tak dibuat oleh para mufti. Sebab ini saya dah tanya langsung dekat pihak JSB. Jabatan Agama tak ada pun datang kepada pimpinan JSB untuk mensoal siasat dengan alasan diorang akan bertakiah dan lain-lain sebagainya. Itu adalah satu pembohongan. Buat juga. Itu satu pembohongan. Disebabkan apa? Apabila operasi global yang dilakukan, saya boleh sahkan bahawa ini adalah satu pembohongan. Saya boleh buktikan. Saya telah sahkan. Kita boleh sahkan bahawa ini adalah satu pembohongan. Saya boleh buktikan. Okey, kalaulah saya boleh buktikan. Pembohongan. Saya boleh buktikan. Jabatan Agama kenalah memviralkan dekat masyarakat tentang dia memang yang telah viral pun, telah viral pun. GISB pembohong. Itu dah viral. Sebab tu dia orang keluarkan yang saya fatwa. Tanya ni, musyawarah dengan pimpinan JSB ataupun orang yang masih lagi pro dengan JSB mana? Yang saya tahu tu semua ayat-ayat tuduhan-tuduhan dari orang-orang yang memusuhi JSB. Yang Ustaz cakap mangsa, tapi saya cakapnya mereka memusuhi JSB. Itu je. Sebab tu saya kata, kalau awak boleh ambil kenyataan daripada Khawlah tadi, awak akan lebih berfikiran terbuka berkaitan tentang hal ini. Iaitu orang yang memantau rapat GISB, bahkan dipercayai oleh Khawlah bahawa mereka telah memantau secara rapat itu. Mereka itu sendiri pun mengesahkan bahawa GISB melakukan perkara yang dianggap sebagai ajaran sesat. Perkara itu jelas. Bahkan ketika operasi global dilakukan, ia bukan hanya polis sahaja yang bertindak pada waktu berkenaan. Pihak Jabatan Agama bahkan JAKIM juga turut serta di dalam proses berkenaan. Bahkan isu istitabah, mereka bukan sekadar isu sekarang ni isu kes di mahkamah saja. Mereka sekarang ni dalam proses istitabah, dalam program untuk mereka bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan proses-proses ini sedang berjalan. Di Perak berjalan, di Johor berjalan, di Selangor antara yang terawal berjalan berkaitan tentang isu pemulihan akidah orang-orang GISB. Ini kenyataan yang bersifat fakta yang anda boleh tengok di dalam rekod-rekod akhbar. Hanya sekadar menggunakan sedikit akal fikiran anda untuk tekan di dalam keyboard itu sesahaja. Ia telah sampai ke tahap proses pemulihan akidah. Dia bukan proses diri sesat lagi ke, tak sesat lagi ke. Bukan proses itu dah. Dah confirm sesat. Sekarang ni adalah untuk pemulihan akidah. Ya, yang maksud saya, yang confirm sesat ni, yang disebut-sebutkan di fatwa tu memanglah semua sesat. Yang saya pertanyakan, adakah betul semua ahli JSB sesuai dengan apa yang difatwakan itu? Pihak kerajaan kita. Sebab tu pihak kerajaan kita adalah satu pihak yang adil di dalam bertindak. Sehingga dia tidak melakukan seperti mana kita, ada seorang sesat ke, semua sesat ke? Tidak. Proses pemulihan akidah dilakukan secara terbuka. Sehingga kita dapat menilai. Ada orang, bahkan secara terbukti, ada yang memang mengamalkan aurat Muhammadiyah. Ada ahli GISB yang masuk baru beberapa hari ataupun sangat-sangat baru masuk. Mereka ni tak amalkan pun aurat Muhammadiyah. Ada orang seperti itu. Oleh sebab itu, fatwa ini mesti melibatkan satu yang bersifat tunjang utama. Jadi bila kata tunjang utama di dalam GISB, memang kebanyakan mereka mengamalkan aurat Muhammadiyah berkenaan. Bukan setakat ahli GISB saja. XXGISB sendiri pun. Bahkan yang kita temui sendiri pun, mereka mengakui masih lagi mengamalkan aurat Muhammadiyah. Sebahagian daripada mereka. Al-Arqam sendiri yang telah difatwakan sesat pada tahun 1994. Singapura lagi awal, 1991 telah fatwakan sesat Al-Arqam ni. Mereka juga sampai ke hari ini ada yang masih mengamalkan aurat Muhammadiyah berkenaan. Nak tinggalkan perkara ini mungkin ambil masa yang panjang. Tetapi jika perkara itu masih diamalkan, ia mesti diambil penting oleh pihak pengurusan. Oleh sebab itu pihak pengurusan kita masukkan mereka di dalam bahagian pemulihan. Ada orang yang ekstrim. Semua yang difatwakan tu semua dia buat. Ada orang ekstrim macam tu. Ada orang yang dia satu je. Ada orang dia jadi mangsa. Ramai mangsa. Yang dia orang ni bekerja tak dibayar upah. Ini semua mangsa. Tanya kepada orang-orang JISB yang datang kepada kita hari itu, Tariq hari itu pun. Dia pun mengakui dia tak ada dibayar gaji oleh JISB pun. Dan banyak lagi kenyataan-kenyataan yang lain yang menunjukkan kesesatan JISB ini telah jelas. Bukan satu dongeng-dongeng. Sebab tu kita nak minta. Ni sahabat, kita nak bagi tahu.
Kita kerja kita ni bukan untuk nak pergi kata, oh JSB sesat, JSB sesat, JSB sesat, JSB sesat. Lepas tu habis macam tu. Tidak. Kita kasih dan kita sayang kepada ahli-ahli JSB, ex JSB. Kita nak mereka balik ke pangkal kebenaran, nak bagi balik ke jalan kebenaran. Oleh sebab itu, kita kena bagi mereka sedar bahawa mereka itu dalam keadaan kesesatan. Oleh sebab itu, kita ada jalan pula. Bahkan pihak kerajaan akan berikan bantuan. Lembaga Zakat Negeri Selangor, Lembaga Zakat Negeri Sembilan, Lembaga Zakat Negeri Perlis. Mereka berikan zakat kepada orang-orang GISB yang nak bertaubat, yang mengikuti program-program berkenaan. Bahkan ramai yang mesej saya kata kalau ada ex-ex GISB yang diorang ni mungkin tak ada kerja dan sebagainya, ada peluang-peluang pekerjaan di tempat-tempat yang mereka jadi majikan. Mereka nak ada ex-ex JSB ni. Kami bagi gaji, jangan risau. 1,500, 1,800 kita bagi gaji. Itu sebab kita nak tolong. Bukannya kita sekadar nak kata sesat. Tetapi kesesatan perlu dijelaskan supaya mereka faham, mereka perlu mendapat pemulihan. Ya, itu saya setuju. Saya tak ada pertikaikan pasal pemulihan. Itu justru benda yang baik. Jadi Tapi kalau anda kata sebut tentang pemulihan, anda telah bersetuju bahawa mereka sesat dan fatwa-fatwa itu relevan. Fatwa saya isi fatwa semua memang yang dikatakan kalaulah dia minum air kaki, kultus berlebih apa semua itu memang sesat. Tapi apakah seluruhnya 5,000 ahli JSB sesuai dengan apa yang difatwakan? Itu yang kita kena buktikan. Kalau tak, dia jadi zalim. Sebab tu saya kata, awak Dan tak ini, tahu dalam fatwa, jangan cakap berkaitan tentang fatwa kalau awak tak tahu. Fatwa dibuat begitu komprehensif. Bila kita kata tentang GISB, kita akan bagi ciri-ciri berkenaan. Bukan membawa maksud seorang tu mesti berkeyakinan semua. Kalau dia kena satu pun, dia termasuk di dalam kesalahan yang menyebabkan kesesatan. Dia bukan mesti semua. Itu konsep fatwa. Kalau awak tak tahu, hari ini saya bagi tahu dekat awak. Silakan. Jadi maksud saya okey, saya sebutlah ya yang disebutkan dalam fatwa ni kan. Kemudian ini dikatakan GISB menerapkan semua yang dituduh di dalam fatwa itu. Mana kenyataan tu? Sekarang yang kita nak tahu, adakah JSB secara resmi masih lagi meyakini Aurat Muhammadiyah? Secara resmi ya, kalau secara bertakiyah atau secara sembunyi-sembunyi, itu yang saya kata, secara sembunyi-sembunyi ni macam mana kita nak atur orang itulah yang nak tanda. Sebab tu awak tak masuk dalam jawatan kuasa fatwa. Dalam jawatan kuasa fatwa, kita buat kajian. Bila buat kajian, bukan sekadar orang yang apa yang telah menjadi modul. Bahkan kalau kata modul, bab zakat, tak ada modul. JSB tak ada modul bab zakat. Tak ada modul. Adakah kita nak kata dia tak bayar zakat? Dia tak bayar zakat fitrah sebab tak ada modul. Dia tak ada modul zakat. Dia tak ada modul zakat. Dia tak ada modul pembelajaran zakat. Bahkan disahkan oleh ex-JSB semalam. Bukan dia ex-JSB tapi memang jiwa dia masih JSB. Dia sebut memang tak ada modul tu. Adakah kita nak kata, okey, dia tak bayar zakat sebab tak ada modul, kita mesti ikut teks dia saja? Tidak. Kita kena berlaku keadilan. Kita kena pastikan keadilan itu ditegakkan. Oleh sebab itu, apa yang telah menjadi teks dan juga apa yang telah menjadi pegangan tanpa di dalam teks. Yang teks kita boleh semak satu persatu. Yang tidak menjadi teks, apa yang kita akan lakukan? Kita perlukan kepada interview, kita perlukan kepada testimoni dan seumpamanya. Dan pihak jawatan kuasa fatwa setiap negeri telah melakukan hal berkenaan. Kerana itu termasuk salah satu daripada step-step sebelum mereka nak keluarkan fatwa. Itu disiplin, itu SOP yang mereka perlu ikut. Dan mereka telah mengikuti. Kalau macam mana pula dengan kenyataan Khawlah yang mereka mengakui bahawa mereka sudah lama meninggalkan amalan-amalan tersebut dan tidak mengamalkan? Adakah itu tak dianggap kenyataan dari mereka? Dan Khawlah memang ahli JSB. Ini saya nak tanya, kenyataan tu apakah tak dianggap dan tak dipertimbangkan oleh para mufti dalam musyawarah? Oleh sebab itu, kenyataan tu betul kenyataan Khawlah perlu dilihat secara keseluruhan. Dan kenyataan daripada Khawlah juga, dia adalah orang yang sedang dituduh sekarang. Bila orang yang dituduh, dia sentiasa mencari jalan
untuk nak pergi sebut perkara yang keluar daripada tuduhan. Pun begitu, apa yang beliau sebut perlu kita timbang. Kalau dia kata, okey, kami tidak mengamalkan GISB, kami tidak mengamalkan Aurat Muhammadiyah. Itu adalah satu kenyataan yang menarik untuk kita ambil, untuk kita timbang. Itu dia kata. Tetapi bagaimana pula apabila kita buat siasatan daripada GISB, ahli-ahli GISB, XXGISB, yang mana mereka ini selepas daripada tahun 2013. Kena tahu, isu ni bukannya semasa saja, daripada tahun 2013. Pengharaman GISB sebelum ini ataupun istitabah yang terakhir adalah pada tahun 2013. Jadi selepas daripada tahun 2013 perlu diambil dan ditimbang kerana itu adalah keadaan GISB semasa sebelum difatwakan sebagai sesat. Oleh sebab itu kita perlu timbang hal-hal berkenaan. Orang-orang selain daripada Khawlah menyebutkan sebaliknya pula. Mereka masih lagi mengamalkan GISB. Oleh sebab itu kita kata bahawa mungkin ada orang yang masih mengamalkan, ada orang yang tidak mengamalkan, ada orang yang mungkin tahu, ada mungkin tidak tahu. Tetapi kemudian dibuat semakan secara menyeluruh. Bukan dia saja, kenyataan dia saja sebab dia sekarang berada di dalam pantauan. Maka orang yang memantau dia adalah lebih berautoriti. Orang yang memantau Khawlah itu adalah orang yang lebih berautoriti. Siapa? Mereka adalah Jabatan Agama Islam Negeri Selangor yang telah memfatwakan dan mewartakan bahawa GISB adalah kumpulan ajaran sesat. Seingat saya, ini yang saya tahu, mungkin Tuan boleh koreksi kalau salah. Fatwa ni keluar sebelum ada kenyataan dari Khawlah lagi. Kenyataan yang keluar sebelum Khawlah. Fatwa ni keluar memang sebelum kenyataan. Sebelum kenyataan Khawlah ialah fatwa negeri Perlis, fatwa negeri-negeri yang lain. Tetapi setelah daripada Khawlah punya kenyataan, seperti negeri Sabah, seperti negeri Pulau Pinang, mereka menyebutkan perkara yang sama. Mereka tak buat buat perubahan berkaitan tentang hal berkenaan. Mereka mengekalkan berkaitan tentang hal berkenaan kerana buktinya adalah jelas. Boleh? Ada lagi soalan? Kalau tak ada soalan, saya bagi kepada penggulungan. Boleh? Jap. Artinya sekarang ni maksudnya yang difatwakan dalam mufti-mufti ni yang disebutkan, saya tak baca fatwa, Astaghfirullahalazim. saya dengar je Astaghfirullahalazim. fatwa tu sebab saya tak jumpa teks je. Astagfirullah. Tapi yang saya tak tahu jumpa. yang kesesatan ni mengkultuskan pimpinan, mengamalkan Aurat Muhammadiyah. Kemudian apa lagi? Tabarus dengan anggota-anggota tak bayar tubuh pimpinan, ma'ash dan semualah. Sekarang saya nak katakan, yang difatwakan ni kan, apa yang disebutkan ni, macam mana kalau selepas ini, ni yang saya tanya kat tuan ni. Ya, saya akan macam jawab. mana kalau selepas ini GISBH kemudian bangkit semula, ya, mereka beroperasi semula, namun mereka tunduk dengan semua fatwa yang diterbitkan oleh mufti-mufti tu. Macam mana? Kalau mereka bertaubat daripada mengamalkan hal berkenaan, maka tak masalah. Tapi mereka tak boleh muncul disebab tu saya suruh baca. Saya suruh baca fatwa. Fatwa ni tak susah sahabat. Fatwa ni cukup senang. Fatwa Negeri Perlis, pergi cek dekat website Fatwa Negeri Perlis. Fatwa Negeri Selangor, pergi cek dekat website Fatwa Negeri Selangor. Cek dekat internet je. Kita guna sesikit je. Kita akan dapat, kita akan download. Untuk Negeri Selangor, saya bagi tahu ini secara praktikalnya, Negeri Selangor memang tak boleh ada GISB. Sebab apa? Dalam Fatwa Negeri Selangor, ini kita berkongsi dalam Fatwa Negeri Selangor, dia sebut berkaitan tentang isu ni, dia sebut saya bacakan kepada anda. Mesyuarat khas Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor yang bersidang pada 30 September telah membincangkan mengenai fahaman, ajaran, pegangan dan amalan Global Ikhwan Services dan Business Holding Sdn Bhd dan rangkaiannya, dan mesyuarat memutuskan. Yang pertama, saya bagi ringkasan dekat situ, menyeleweng daripada akidah Islam yang sebenar menurut fatwa yang disiarkan melalui Warta nombor 54 pada 4 Februari 1993. Yang kedua, fahaman GISB dan ajaran, pegangan, amalan pemimpin dan pengikut pekerja dan sebagainya
mempunyai elemen-elemen menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar menurut pegangan Ahlussunnah. Dari segi aspek akidah, di segi syariat, saya akan skip bahagian berkenaan. Kita nak pergi kepada isu tindakan. Apa-apa variasi, ni disebut apa-apa variasi, bentuk atau cabang mana-mana fahaman, ajaran, pegangan atau amalan baru yang mempunyai persamaan dengan semua atau sebahagian daripada elemen-elemen fahaman, ajaran, pegangan atau amalan ini adalah disifatkan menyeleweng dan bertentangan. Itu. Jadi, apa-apa yang berkaitan tentang isu GISB daripada sudut fahaman, dia bertentangan. Itu selain pada itu, mana-mana orang Islam, sama ada secara individu atau berkumpulan adalah dilarang dan diharamkan. Ini penting. Dilarang dan diharamkan. Yang pertama, beramal dan berpegang. Okey, yang tu kita secara umum kita dah faham. Yang kedua, sekejap. Sekejap, isi saya call sekejap. Yang okey, baik. Minta maaf isi saya call. Yang ketiga ialah mengisytiharkan diri. Kemudian yang keempat, mengajar dan menyebarkan, mengembangkan atau menyokong fahaman, ajaran, pegangan atau amalan ini. Kemudian berada dalam majlis, perayaan atau sambutan keraian yang dikaitkan dengan fahaman, ajaran, pegangan atau amalan ini atau apa-apa fahaman, ajaran, pegangan atau amalan yang mempunyai persamaan dengannya. Duduk dalam majlis dia orang pun tak boleh. Kemudian memiliki, menyimpan, menerbit, menyalin, mencetak, menjual, mengedar dan menyiarkan apa-apa bahan yang menunjukkan fahaman, ajaran, pegangan atau amalan ini atau apa-apa fahaman, ajaran, pegangan atau amalan yang mempunyai persamaan dengannya. Isulah. Dia kata termasuk dalam bentuk filem, rakaman video, audio, penulisan, akhbar, risalah, buku, majalah atau lain-lain dalam bentuk penulisan. Demikian lagi, menganjur, menyokong, mengadakan atau membantu menjayakan apa-apa perayaan, sambutan kerajaan. Banyak lagi tu. Yang boleh dikaitkan dengan fahaman, ajaran, pegangan atau amalan ini atau apa-apa fahaman, ajaran, pegangan, amalan yang mempunyai persamaan dengannya melalui pertubuhan, persatuan, syarikat, rumah amal, pusat jagaan atau badan lain. Dengan maksud GISB tak mungkin akan dibenarkan di negeri Selangor. Kemudian, memberikan apa-apa kemudahan, sumbangan, pembiayaan, bantuan, sokongan secara langsung atau tidak langsung kepada mana-mana orang atau pertubuhan atau persatuan atau syarikat atau rumah amal atau pusat jagaan atau badan-badan lain. Nampak tak? Jadi dalam kata yang lebih tepat, kalau GISB dia nak terus beroperasi, dia kena tukar nama lain. Bukan takat tukar nama lain, dia kena pastikan maksud saya tidak artinya, menyanggahi fatwa. andai pun GISB ni dia beroperasi dengan dalam keadaan dia mentaati semua fatwa-fatwa tu pun tak Tapi boleh. nama dia GISB. Nama dia GISB. Nama GISB. Kalau ikut warta kerajaan ni undang-undang tak boleh lah berarti. Warta kerajaan ni maksudnya undang-undang. Jadi tak boleh. Kalau ikut saya secara umum, tetapi saya lebih suka perkara ini dirujuk terus juga kepada pihak Artinya yang lebih nama pakar pun dalam dah bahagian tak ini. boleh pakai Secara lah. umum kita Sebab faham Global memang tak boleh. Ikhwan ni dari segi nama tak sesat kan? Apa dia? Yalah, artinya saya pelik juga kenapa nama tak boleh. Sebab Global Ikhwan dari segi nama dia tak sesat. Dia bukan nama dia. Yalah, Isu dia maksud adalah saya, gerakan dia. Kalau dia nak pakai lagi nama tu, tapi dia nak beroperasi dalam keadaan sebab dia tu. mentaati semua fatwa, apakah tak boleh juga? Sebab Itu tu saya kata, pertanyaan. kalau dia cerdik lah, dia guna nama lain. Kalau dia cerdik, dan saya yakin benda ni dia orang dah fikir dah. Dia akan guna nama lain. Dia akan guna nama lain. Saya yakin dan percaya mereka akan guna nama lain. Nama JSB ni dah teruk sangat, dah tak cantik untuk nak jadikan nama bisnes. Jadi dia akan guna nama lain, tetapi kita berharap mereka menggunakan nama lain, mereka mentaati fatwa tu. Saya berharap begitu dan saya yakin sekiranya mereka ini begitu taat kepada negara kita, kepada fatwa kita, kepada undang-undang kita, mereka akan melakukan hal berkenaan. Dan banyak benda boleh perbaiki kalau kita kata dia buat syarikat baru. Dia kena, selain pada isu cukai, isu zakat.
Kalau dia nak cantik lepas ni, dia buat syarikat yang lain yang dia bayar upah pekerja, dia kemudian dia bayar zakat kepada pihak pejabat zakat negeri-negeri. Sebab sekarang ni banyak pejabat zakat negeri-negeri telah declare dia orang tak bayar zakat. Dia orang tak bayar zakat pendapatan pun tak ada, zakat perniagaan pun tak ada. Jadi orang telah declare benda tu. Bahkan isu halal. Isu halal, permohonan kepada pihak halal ni dia bukan terus mohon Kak Jakim, tak. Dia ada proses dia kena masuk ke Jabatan Agama Negeri-Negeri. Negeri Pulau Pinang kata dia orang tak mohon pun untuk halal, sijil halal. Oleh sebab tu kalau dia nak buat yang baru, banyak benda dia kena timbangkan, dan kalau dia timbangkan benda tu, dan saya yakin dan percaya kalau dia nak betul-betul kepada kebenaran, dia akan pertimbangkan hal-hal berkenaan. Dan insya-Allah saya yakin sebagai seorang Muslim mereka boleh berubah dengan perubahan yang baik. Ya, saya pun menyokong kenyataan tersebut. Jadi saya pun sebab saya masih meyakini ya, ini mungkin beza pendapat. GSB mentaati fatwa. Walaupun mungkin ianya dah yang ustaz cakap sekarang dah buruk dan tak dipercaya, ya mungkin lepas ni kalau memang dia orang nak tukar jenama lain, mentaati fatwa, boleh beroperasi balik. Ya, kita berharap begitu. Yang saya harap memang dengan mereka, termasuklah ustaz atau siapapun, bahkan saya mengkritik polis dan lain-lain, yang saya nakkan hanya adil lah, itu je, adil. Jangan sebabkan dia salah. Kalau macam mana ya? Kita nak tuduh dia saya salah. Saya nak cadangkan kepada zalim, awak juga. Tapi kalau kita gunakan cara yang zalim juga, yang salah juga, sama je 2 kali 5. Sebab tu saya nak cadangkan kepada awak untuk sebelum nak kata orang zalim, orang tak ikut prosedur dan sebagainya, awak buat penelitian dulu. Macam tadi, fatwa pun awak tak baca. Tapi awak tentang, saya tengok dekat TikTok, awak siap komen tentang isu fatwa tu. Padahal awak tak baca pun fatwa tu. Sebab tu kena baca fatwa tu. Kita dah tahu isinya. Itu Macam je. mana awak tahu isi kalau awak tak baca? Kena baca. Saya sampai print sebab saya nak baca satu-satu. Ambil pembaris, tengok satu-satu. Saya tak baca sebab saya tak dapat je teks dia. Tapi saya dah dengar orang-orang yang membacakan fatwa tu. Kita tahu sebab isinya. Tu, kita kena jadi orang yang cerdik dan pandai. Kita influencer. Kita bagi penjelasan kepada orang. Oleh sebab itu, sebelum kita nak jelaskan kepada orang, kita buat semakan dahulu. Kita buat cek dulu. Benda fatwa ni tak susah pun. Senang. Fatwa tu, awak kritik fatwa tapi awak tak baca fatwa. Problem. Saya tak baca bukan saya tak tahu isinya. Saya tahu awak isinya. Tak tahu isi. Awak tak tahu isi. Sebab tu bila saya sebut tentang pendetailan, awak tak tahu tentang detail-detail tu. Sebab awak tak baca. Detail tu bukan satu. Ni, fatwa daripada negeri Sabah memang satu muka surat. Fatwa daripada Perlis dia ada 2 muka surat. Fatwa daripada Selangor 1, 2, 3, 4 muka surat. Fatwa satu-satu. Baca. Baca fatwa tu. Jangan main kita percaya pada orang, dengar pada orang saja. Tadi kan sahabat dah sebut tadi, asal dengar orang cakap je kita percaya. Tak, saya bagi tahu, saya punya pendengar-pendengar ni, dia orang ni cerdik-cerdik. Dia orang kalau dengar saya cakap pun, saya yang cakap ni. Kadang dia orang dengar cakap saya pun, dia orang tak setuju pun. Ada yang sebahagian kata, saya dengar ustaz cakap, saya hormati ustaz cakap, tapi saya tak setuju. Saya dengar ustaz lain cakap, dia punya pandangan lagi kukuh daripada ustaz, saya setuju yang tu. Yang ni saya tak setuju dengan ustaz. Itu biasa. Itu biasa. Budak-budak yang jadi pendengar kita, dia orang tahu macam mana cara kita berinteraksi dalam hal ni. Sebab tu saya nak ajak juga kepada sahabat kita ni, Iqbal ni, untuk buat semakan dulu sebelum kita nak sebutkan kepada orang lain. Ini penting. Ini penting. Jangan sampai kita percaya kepada orang lain saja, tapi kita sebut kepada atas dasar kepada percayaan tadi, akhirnya berlaku kerosakan kepada umat Islam. Itu bahaya. Ya, syukran atas ingatannya. Dan yang saya pun yang saya kritik dekat fatwa ni bukan isi-isi fatwa tu. Tapi yang saya kritik, fatwa keluar tapi kita tak tengok lagi sidang dengan pihak JSB. Itu yang saya kritik. Itu dakwaan awak. Soalnya yang sebab tu saya kata itu dakwaan awak. Awak tak tahu tentang sistem fatwa. Dia orang telah lakukan proses berkenaan tu dalam SOP dia orang. Memang macam tu SOP dia. Yalah.
pengakuan dari pihak JSB, Jabatan Agama tak ada yang bertabayun Sebab tu dekat kita pihak kata JSB. dalam SOP dia memang ikut macam tu. Sebab tu sekarang ni saya nak tanya, anda lebih percaya Jabatan Agama Islam yang dia ada SOP dan mereka ini mengikut sistem undang-undang dan mereka ini boleh dikenakan tindakan undang-undang sekiranya mereka melanggar SOP berkenaan dan bukan satu. Adakah anda nak percaya seorang yang sekarang ni sedang didakwa dengan orang yang telah ada autoriti? Anda nak percaya yang mana lagi? Fatwa-fatwa bukan Sekarang satu, ni bro. bukan masalah saya nak percaya apa. Sekarang ni pihak yang Tuan cakap ada autoriti mestilah punya kuasa untuk menunjukkan kepada khalayak soal menyiasat dia dengan orang yang didakwa. Itu kita tak nampak lagi sampai sekarang. Sebab tu kita kata tak ada kewajipan untuk mereka sebutkan. Tetapi kita sebagai orang yang cerdik dan pandai, kita kena tahu apa SOP yang mereka guna. Kita kena tahu SOP berkenaan. Dan kalau kita boleh judge, mungkin kita kata judge fatwa perlis. Oh, mungkin dia tak buat SOP berkenaan. Tapi ini bukan cakap fatwa perlis. Ini fatwa-fatwa yang lain. Dalam istilah fiqh, kita sebut ini, dalam istilah hadis pun ada sebut juga, berkaitan ini riwayat mutawatir. Riwayat mutawatir. Diambil daripada orang ramai yang berautoriti, disampaikan kepada orang ramai yang berautoriti. Dalam hal ini, tak ada satu pun daripada mana-mana jabatan-jabatan mufti yang mempertikaikan tentang isu JSB. Tak ada satu pun. Dan semuanya menyebutkan dengan nada yang sama. Dan mereka telah melalui proses berkenaan. Bukan satu. Ini kalam mutawatir. Kalam yang sangat-sangat dipercayai di dalam hal ni. Kalau tak percaya boleh kata boleh Wahabi dan sebagainya, tak apa. Tapi bagaimana dengan Selangor? Bagaimana dengan Pahang? Bagaimana dengan Melaka? Bagaimana Pulau Pinang? Yang telah keluarkan fatwa berkaitan tentang hal ni. Sabah pun dah keluarkan fatwa berkaitan tentang hal ni. Dia dah keluarkan fatwa. Oleh sebab tu kita nasihat. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat. Ba'da a'udzubillah minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang seorang yang kamu tak boleh nak percaya kepada dia bagi satu berita, orang yang fasik, maksud orang yang sedang dituduh dan seumpama dengannya, maka Quran suruh apa? Teliti untuk menentukan kebenarannya. Apa kesannya? Supaya kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada kaum secara jahil tanpa mengetahui keadaan yang sebenar yang menyebabkan akhirnya kamu akan menyesali terhadap perbuatan kamu. Ini Quran sebut berkaitan tentang hal ni. Dia kita kena jadikan panduan. Sebab tu kita kena semak. Bila fatwa kata, kita kena semak fatwa sebut. Ini adalah tanggungjawab kita. Ini berkaitan tentang akidah kita. Dia bukan benda kecil. Dia bukan benda kecil. Kalau kata isu kezaliman, ia bukan kezaliman yang kecil. Ia kezaliman yang besar. Jangan kita tersalah memilih pihak. Fatwa-fatwa ini dikeluarkan oleh orang-orang yang istilahnya kuat dalam ilmu agama. Kita akan setuju dengan apa-apa yang diisikan oleh fatwa. Saya dah cakap dengan tuan, semua yang dituliskan dalam fatwa tu memang sesat. Tapi apakah orang JSB betul-betul mengamalkan semua kesesatan yang difatwakan? Kalau anda bersetuju dengan fatwa, anda akan baca fatwa tu. Fatwa tu rujuk kepada JISB lah. Dia rujuk kepada JISB. Dia kata, sebab awak tak baca, mari saya tolong baca. Saya tolong baca. Dia kata, setelah jawatan kuasa berbincang, maka perkara-perkara berikut diputuskan. Pegangan kumpulan JISB Holdings Sdn Bhd yang mengkultuskan pemimpin mereka atau tokoh-tokoh yang mereka percaya sehingga melampaui batas ke tahap seakan menyamakan kedudukan pemimpin atau tokoh agama setaraf Nabi SAW atau mempunyai keajaiban atau mengetahui perkara yang gaib seakan Tuhan adalah fahaman yang bersifat batiniah, menyeleweng dan sesat. Ini negeri Perlis. Bagaimana pula negeri yang lain? Negeri Fatwa Negeri Pahang. Dia kata, jawatan kuasa perundingan hukum hakam syarak negeri Pahang yang bersidang pada mesyuarat khas 2 Oktober 2024 telah memutuskan pengikut-pengikut dari Global Ikhwan Service and Business sama ada pekerja yang beragama Islam atau mana-mana orang Islam adalah menyeleweng dan sesat. Dan dia sebut dekat situ bukan satu orang. Dia sebut tentang keadaan kumpulan ini. Jemaah. Semua sebut macam tu. Sebab tu saya suruh awak baca. Macam ni tuan. Saya suruh awak baca. Baca lah. Saya setuju. Maksudnya bila fatwa mengatakan mengkultuskan
tokoh-tokoh pimpinan di kalangan mereka menyamai taraf dengan Nabi dan Rasul, itu memang sesat. Itu saya dah cakap kan. Dan itu dia memang sesat. kaitkan Tapi dengan adakah GISB memang tau. ahli-ahli Dia Ya, itu kaitkan yang dengan saya GISB. persoalkan. Adakah ahli-ahli JSB betul-betul menyamakan pimpinan mereka Sebab seperti tu kita Nabi? kata Itu yang kita perlukan pertanyakan. fatwa berkaitan tentang hal ni. Perlukan fatwa berkaitan tentang hal Sebab ni. Fatwa kita tahu apa? tuduh, sebab Tahu tak kita sebab apa tuduh wujud dia dengan fatwa? ahli JSB, kita kena tabayun dengan pihak JSB kot. Okey baik, saya nak tanya anda. Sebab Itu apa logik dia. wujud fatwa? Sebab apa wujud fatwa? Sebab apa wujud fatwa? Sila jawab. Fatwa musyawarah. Fatwa ni kan sebab ada kebingungan di tengah umat. Itulah di saat itulah ulama akan Yes. bermusyawarah untuk Pandai. supaya umat Jawapan boleh anda jadi tepat. mencari pegangan. Jawapan anda tepat, iaitu apabila ada kebingungan, kekeliruan, maka perlukan kepada fatwa untuk menetapkan apakah yang akan diambil tindakan ataupun perkara yang perlu kita berinteraksi dengannya tentang hal berkenaan. Jadi dia adalah pemutus. Dia adalah pemutus dalam perkara yang kita bingung. Dalam kita pakai perkataan kebingungan. Maka dalam hal ini juga begitu. Kita pun, diorang ni amal ke tak amal lah? Diorang ni buat ke tak buat ke? Amalan diorang ni sesat ke tak sesat ke? Okey, itu kebingungan kita. Maka kita pun bertanya kepada pihak Jawatan Kuasa Fatwa. Fatwa melihat, lalu fatwa mengikuti proses. Dia ada proses dia. Malaysia ni dia ada proses. Setiap fatwa tu dia bukan main, okey, ada orang tanya, okey jom kita jawab terus. Dia bukan macam tu. Bahkan kalau seorang mufti, contohlah, Dr. Mazhar kata, GISB sesat. Dia tak sesat lagi, melainkan keluar fatwa daripada jabatan mufti. Di jabatan mufti dia kena keluar, kena ada proses dia. Proses dia kena buat semakan, buat kajian, kena panggil orang yang buat semakan tu betul-betul, orang yang dia terlibat, kemudian panel-panel itu pula mesti orang yang pakar. Kalau daripada kalangan 12-13 orang ahli majlis fatwa tu tak ada yang berkemahiran dalam hal berkenaan, dijemputlah orang luar untuk memberikan penerangan berkaitan tentang hal berkaitan. Ini nama dia prosedur. Yang prosedur ini diikuti di semua jawatan kuasa fatwa. Kesemua mengikuti proses seperti itu. Kalau kita kata ada keculasan, mungkin satu tempat ada keculasan, dua keculasan, mustahil berlaku keculasan kepada semua tempat. Tetapi masalahnya, isunya adalah semua sebut benda yang sama. Boleh? Ya betul, semua fatwa ni menyebutkan benda yang sama. Cuman saya masih nak pertikaikan pembelaan dari pihak JSB ni tak diberikan. Saya cadang macam ni. Saya cadang kepada anda. Macam inilah. Saya cadang. Nak betul-betul pihak-pihak jabatan agama ni membuktikan bahawa betul pihak JSB atau seluruh ahli JSB melanggar semua yang ada dekat fatwa tu. Sebab tu saya kata awak tak faham fatwa. Daripada tadi saya dah jelaskan. Kalau dia dah senaraikan. Kalau hang kena satu pun tetap sesat juga. Itu sistem fatwa. Sebab tu awak kena tahu tentang fatwa sebelum awak memberikan ulasan tentang fatwa. Awak kena tahu tentang sistem fatwa tu bagaimana. Kalau kena satu pun dia sesat juga. Kalau contoh dalam bab ni kita pakai yang kes dia di Mahkamah Buruh, dah sesat juga JSB ni. Kalau kita pakai yang tu saja pun, itu pun dah sesat dah JSB. Ambil orang kata, saya ni adalah orang bawah-bawah saja, saya tak ada kaitan dengan orang atasan. Tetapi awak adalah termasuk dalam ahli JSB. Awak ada kaitan dengan hal tu juga, termasuk dalam isu duduk di dalam sistem sesat. Lalu awak perlu diperbetulkan dan dipulihkan daripada kesesatan berkenaan. Geng-geng ni duduk dalam sistem ma'ash tu, sistem tak bayar gaji, tak bayar upah tu. Dia orang ni anggap benda tu tak ada masalah. Padahal itu kesesatan dalam isu ekonomi. Dan tu kita nak kena tengok. Sebab tu sahabat, saya cadangkan anda setuju dengan fatwa. Saya cadangkan anda setuju dengan fatwa dahulu. Sebab ini fatwa, bukan setakat fatwa, dia warta. Awak kena dapat beza di antara fatwa yang diwartakan dan fatwa yang tidak diwartakan. Tetapi fatwa-fatwa yang dikeluarkan berkaitan tentang JSB
majoritinya telah diwartakan. Antara contohnya adalah Fatwa Negeri Selangor. Bila diwartakan, dia jadi undang-undang yang boleh petikai tetapi kena masuk isu undang-undang juga. Awak tak boleh petikai secara umum macam ni, tak boleh. Awak kena masuk dalam proses undang-undang, boleh cabar dekat mahkamah tentang warta yang telah dikeluarkan. Yang tu ada proses yang panjang lah awak nak kena buat semakan yang tu. Tapi nak pergi petikai secara umum macam dekat media sosial ni, kata saya tak terima fatwa ni, itu jangan. Kita terima dulu fatwa berkenaan. Dalam harapan kita ialah ada kemungkinan sebahagian daripada ahli JSB ni memang dia ada melakukan hal berkenaan, minta mereka bertaubat. Ada yang melakukan sebahagian daripadanya, kita minta mereka bertaubat juga. Dan ada mungkin dia tidak berkait dengan majoriti yang disebutkan. Mungkin dia tak berkait dengan majoriti yang disebutkan. Dia mungkin ada terlibat dalam isu maas, tak bayar upah saja. Jadi mungkin orang ini juga perlu disedarkan tentang masalah ataupun kesesatan ekonomi yang berlaku di dalam itu. Jadi kita hormat fatwa yang dikeluarkan, hormat undang-undang. Warta ni undang-undang undang-undang yang telah dikeluarkan oleh negara kita Malaysia. Daripada negeri-negeri ini, kita kena hormat. Yang tu. Lepas tu kita nak buat kritikan. Contoh, ada kritikan yang mungkin boleh masuk di akal. Contoh awak nak kata berkaitan tentang isu teknikal seperti ada anak-anak yang belum lagi dihantar, padahal ramai dah yang diserahkan kepada mak bapak, tapi mungkin ada berapa lagi yang tak dihantar. Lalu dan isunya itu begitu teknikal. Macam sekarang ni kita ada isu Cikgu Din, yang mana mak dia keluarga dia sakit, isteri dia sakit, tapi dia ni guru yang belum tetap 3 tahun lah. Tetap 3 tahun. Jadi dia tak boleh pindah. Dia duduk dekat Sabah atau Sarawak macam tu. Jadi ini isu teknikal. Isu teknikal macam ni untuk kita nak pancing, mungkin boleh lah. Mungkin boleh. Tapi berikan sokongan kepada fatwa ini kerana ia penting, kerana ia berkait tentang umat Islam. Dia bukan berkait dengan satu atau dua orang. Ia berkait dengan umat Islam dan juga generasi kita akan datang. Itu cadangan saya kepada sahabat. Allah. Baik. Okay, saya rasa mungkin sahabat boleh gulung, mungkin nak bagi apa penjelasan yang akhir. Lepas tu saya bagi penjelasan yang akhir, kemudian kita tutuplah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya kepada semualah ya, audiens yang ada kat sini. Tujuan saya sebenarnya satu je, kita nakkan keadilan untuk semua pihak. Adapun kesalahan dibetulkan, jangan ada menzalimi sesiapa pun, jangan ada menghina, mencaci maki. Sebab macam mana kita nak membetulkan sesuatu yang salah dengan cara yang salah juga. Kononnya kita nak betulkan JSB yang sesat, kemudian kita kutuk, maki, itu semua sesat juga. Hina-hina. Jadi hindarilah hal-hal seperti itu. Saya nakkan kedamaian, ketenangan juga untuk semua. Cumanya kita kena seimbang, kena balance dan tak boleh ada berat sebelah pihak. Macam yang Tuan sering cakap kan. Tuan ni orang yang tengah-tengah. Itu saya setuju, kena tengah-tengah, kena betul-betul. Bila kita lihat, okey, JSB salah, dalam satu bab dia salah, tapi ketika dia dizalimi, jangan diam juga, jangan kita senang bila melihat mereka dizalimi, kena juga bersuara, kena bela. Yang salah tetap salah, kita tak akan backup benda yang salah. Dan yang orang salah pun, hatta suspek yang dah jatuh hukuman mati pun ada haknya. Jangan kita sampai melanggar hak-hak orang-orang yang sekarang ni sedang ujilah. Seperti saya ambil contoh JSB lah, puak-puak JSB ni. Sebab kalau saya tengok mereka diserang dari berbagai pihak dan tak ada satu pun pihak yang berani menyokong. Oleh kerana itu potensial kezaliman tu sangat besar berlaku pada mereka. Saya tak nak cakap mereka ni tak salah ke apa. Memanglah mereka salah, ada salah manusia. Nabi je yang maksum, tak adalah yang selain Nabi yang tak salah. Tetapi orang salah tak boleh juga dizalimi. Bila kita menyokong kezaliman tu, sama je kita dengan mereka, tak ada bedanya. Itu saja sih. Okay, saya nakkan semua individu ada rasa keadilan. Itu je. Okey, baik. Terima kasih banyak akhi yang bercakap. Dalam isu kita sembang hari ini, bukanlah isu kita pun nak mencari salah di antara satu sama lain. Cuma waqul jal haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Allah Taala sebut dalam surah Al-Isra ayat 81, apabila datangnya kebenaran maka kebatilan akan terhapus dan
fokusnya adalah kebatilan pasti akan terhapus. Di dalam menegakkan kebatilan, saya bersetuju dengan apa yang dalam menegakkan kebenaran, saya bersetuju dengan apa yang sahabat sebut, iaitu kita jangan betulkan yang salah dengan perkara yang salah. Dan oleh sebab itu sahabat-sahabat, apa yang kita lakukan di dalam hal ini iaitu memberikan pengetahuan, memberikan penjelasan, sama ada orang suka ataupun tidak suka berkaitan tentang isu GISB ini, adalah untuk mempertegakkan kebenaran, dan kita memberikan hak orang-orang yang merasa mereka dizalimi untuk menjelaskan kepada kita sebenarnya mereka sedang dizalimi. Pasti kita juga akan memberikan sokongan apabila mereka telah dizalimi. Yang kita jelaskan dalam hal ini juga iaitu jangan kita tersilap memilih pihak. Kita jangan tersilap memilih pihak, kerana apabila kita tersilap memilih pihak, kesannya akan menjadi keburukan kepada orang lain yang lebih besar. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hujurat, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kamu akhirnya nanti akan jadi sebahagian daripada orang yang menyesali perbuatan kamu sendiri. Jangan kita sesal pada perbuatan kita berada mempertahankan kepada orang yang salah. Apabila fatwa telah jelas menyatakan bahawa mereka sesat, maka mereka telah sesat. Fatwa ini dilakukan bukan sekadar senang-senang sahaja. Ia dilakukan dengan proses yang begitu tulus dan begitu baik. Dan kita percaya tentang proses-proses berkenaan. Apatah lagi, fatwa-fatwa ini sentiasa menguatkan di antara satu sama lain. Ada syawahid, ada mutabaat di dalam hal-hal seperti ini. Oleh sebab itu, kita mempertegakkan kebenaran dengan mengatakan yang salah itu salah, dan kita tekad mengatakan kesalahan itu salah, kerana kita mahu orang yang bersalah itu balik ke pangkal jalan, kerana kita sayang kepada mereka. Kita tidak pernah mengutuk orang secara peribadi. Kita tidak pernah mengatur orang kepada mereka secara peribadi, kecuali tokoh-tokoh tertentu yang begitu benuk keadaannya, yang begitu teruk keadaannya, sehingga memperlihatkan mereka memperjuangkan orang-orang yang dianggap sebagai sesat ini dengan begitu hebat. Seperti yang kita sebut Tun Faisal, yang memang tidak pelik sekiranya saya menyebutkan nama orang berkenaan daripada lidah saya sendiri. Tujuan kita tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menegakkan kebenaran dalam keadaan kita sentiasa berhati-hati seperti mana yang sahabat sebutkan. Jangan betulkan yang salah dengan yang salah, kerana jika kita melakukan hal berkenaan, maka kita sama saja dengan orang yang bersalah tadi. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Terima kasih banyak sahabat yang datang. Allah Ta'ala mudahkan urusan anda. Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada anda. Terima kasih juga kerana bersembang-sembang dengan saya. Saya harap perkongsian kita ini adalah perkongsian yang harmoni. Terima kasih banyak. Dan saya harap akun saya tak di-block lagi ya. Okey, saya ingatkan kepada admin-admin saya untuk tak block lah. Okey, baik. Terima kasih banyak. Raifal, akun saya yang komen tadi, Raifal 313. Ya. Ini sebab saya di-block tu, saya nak naik juga akun ni. Sebab tu saya buat lagi akun ni. Okey, baik. Terima kasih banyak. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baik. Ada lagi yang nak naik tapi